online bersama beliau di apa laman media sosial, di Instagram dan sebagainya, sebab rajin juga nampaknya. Ya betul. Apa ustazah muda kita ni masa-masa tempoh PKP ni buat program mengaji bersama, termasuklah keluar masuk TV dan sebagainya. Sambung. Tidak lain dan tidak bukan Qariah Malaysia Johan Tilawah Antarabangsa tahun 2019, iaitu saudari Farhatul Fairuzah binti Panut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar Farha? Khabar baik, alhamdulillah. Apa khabar semua yang kat sana? Alhamdulillah. Cik, dia punya kat sana Sihat. tu. Kat Kat sana. Dekat mana tu? Dekat mana tu? Kat studio Radio UK. Kita ucapkan Studio. terima kasih banyak-banyak Farha yang sudi memenuhi undangan kita lah, walaupun tak ke konti tapi online pun dapat juga kita borak-borak inspirasi, insyaAllah. Dan terima kasih juga kita ucapkan pada Bonda Ustazah Jaliah yang sudi turut memberi restu dan keizinan. Dan selamat hari lahir untuk bondanya ya. Ya ke? Semalam. Ya, birthday mak semalam. Ucaplah sikit untuk bonda. Kok-koklah ada simpan-simpan ucapan lebih untuk kita kongsikan pagi ni. Okey, alhamdulillah semalam baru makan kek sama-sama. Jadi di kesempatan ini ala-ala kita wish kek selamat hari ibu, selamat hari jadi buat ibu Jaliah binti Simin, yang mana ibulah yang banyak membantu Farha sampai ke tahap ni. Tanpa dia, siapalah Farha di sini. Oh, dia tak boleh panjang-panjang. Tak boleh panjang-panjang, nanti belum apa-apa dah nangis nanti Kang. Itulah. Baik, alhamdulillah, terima kasih juga untuk Farha yang bersama kita pagi ni. Mungkin ramai antara sahabat pendengar kita, termasuklah ibu-ibu, ayah-ayah yang turut rasa banggalah bila seorang anak muda yang alhamdulillah berjaya dinobatkan sebagai Qariah negara yang mengungguli Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2019. Kiranya lebih setahun baru dapat bawa on air ke Radio IKIM ni Farha. Dan sebelum ni Farha pun pernah juga ke udara untuk Usrah Nurani. Oh, pernah dekat Usrah Nurani petang kan? Jumaat petang kan? Sekali. Tapi alhamdulillah yang pagi ni memang eksklusif untuk Farha je. Okey. Kita Ya, nak introduction sikit. Latar belakang diri Farha dan juga mungkin pendidikan awal Farha. Silakan Farha. Dan keluarga. Cerita sikit. Okey, terima kasih banyak kepada semua. Latar belakang, nama Nur Farhatul Fairuzah binti Panut. Umur Farha sekarang 20 tahun. 20 tahun tapi nampak macam berapa? Macam form 4, form 3 kot. Oh ya ke? Tapi rasa ramai yang cakap macam dah tua sikit. Ya ke? Ya Allah. Nampak muda je ni. Tak macam budak sekolah je. Okey, sekarang aktiviti Farha alhamdulillah, tapi disebabkan PKP, Farha insya-Allah Farha akan sambung pembelajaran Farha dalam bidang ijazah. Cuma sekarang ni ialah PKP kan, jadi tak boleh nak sambung lagi. Doakanlah yang terbaik buat Farha. InsyaAllah. Tapi pendaftaran ada pendaftaran untuk sambung pengajian? Ya, online lah. Oh, ya. Tapi belum dapat mula je kelasnya tu sebab dah ya, PKP betul. lah maknanya belum sempat rasa pengajian di IPT tu. Tak apa, insyaAllah. Sekarang ni pun dah sibuk Ustazah Farha mengajar anak-anak murid mengaji secara online kan. Tak adalah, kita cuma kongsi sikit-sikit di media sosial kan. Memanfaatkanlah ruang dan peluang tu, insyaAllah. Baik, dan difahamkan macam Farha sendiri anak bongsu, daripada 5 beradik. Ya, saya adalah anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Yang mana seorang lelaki dan 4 orang perempuan. Kalau di rumah dipanggil apa tu? Boleh ke share? Panggil Farha ke Pak A ke ataupun ada nama-nama yang lain? Ada. Betul tu. Tahu Pak A. Selalu. Oh, Pak A. Kalau anak buah panggil Cik Pak A. Cik Pak A. Cik Pak A. So untunglah tahun ni duit raya tak banyak keluar kot. Okey, dan kiranya daripada 5 orang adik-beradik, kesemuanya terlibat dalam bidang Al-Quran. Ya, alhamdulillah semua
ada asas dalam bidang Quran ni, especially taradum lah. Dan itu juga turut diwarisi daripada bonda Ustazah Jaliah dan juga almarhum ayahandanya. Maknanya memang korang adik-beradik ni memang dari kecil lagi dah dilatih ke untuk belajar Al-Quran, belajar taranum. Maknanya semua lima-lima tu pukul rata, semua kena belajar. Macam mana tu? Ya, alhamdulillah sebenarnya berkat mereka juga kami semua dikurniakan kedua ibu bapa yang memang punya asas dalam Quran, arwah abah dan mak. Diorang juga adalah qori dan qoriah peringkat negeri Selangor. Jadi memang dari dulu diorang suka bawa kami adik-beradik pergi mana-mana lah untuk kursus Quran ke. Yang macam Farha dulu daripada umur 5 tahun dah memang bawa ke sana ke sini untuk belajar Quran atau dengar pun dah membadai. Sebab bila kita dengar banyak ni dia akan macam lagu lah, taranum ni macam lagu, bila kita dengar banyak kita boleh ikut sikit demi sikit. Macam tu. Ingat lagi tak dulu masa kecil-kecil dari umur 5 tahun Farha? Dari umur 5 tahun dah ikut ibu dengan ayahnya pergi mengaji Ya, dan umur 7 tahun dah start masuk tandingan sekolah-sekolah dulu kecil-kecil. Dulu kecil-kecil dulu ada ke mak suruh bawakan bekal air ke apa ke? Bekalan air? Tolong bawakan beg ke apa ke masa ikut mak dengan arwah abahnya ngaji? Mesti kalau tanya mak mesti di mana ada mak, di situlah ada Farha. Suka ikut belakang. Yalah anak bongsu kan. Kan dia mesti Anak bongsu. ikut mak dia. Okey. Itu ceritanya. Okey, itu cerita sikitlah tentang keluarga qoriah lah ya. Farhatul Fairuzah dan di rumah. Dan macam sekarang ni dalam tempoh PKP, macam mana agaknya masa tempoh PKP ni diisi sesama keluarga, Farha? Okey, dalam tempoh PKP ni keluarga Farha masing-masing sebab ada dah rumah sendiri, jadi mereka semua buat dekat rumah sendirilah. Jadi sekarang ni Farha hanya duduk dengan mak lah, 2 orang kat rumah. Dan tapi itulah Farha rasa banyak sebenarnya hikmah yang berlaku apabila adanya PKP ni. Banyak benda-benda yang belum pernah kita buat dan kita buat benda tu masa PKP. Ya. Betul. Contohnya masak. Live IG ke kan. Okey. Lagi-lagi sekarang bila kita tanya je, semua orang mesti ada handphone, ada gadget. Jadi musim PKP ni lagi ramai yang guna media sosial. Dan apa salahnya bila kita kongsi benda-benda yang baik dan kita kongsilah baik-baik positif untuk orang ikut sekali kan. Macam taranum ke atau bacaan Quran, kita sama-sama ngaji sama-sama dalam media. Alhamdulillah. Okey. Hari ni ada ke sesi? Ada sesi mengaji? InsyaAllah malam ni. Memang tiap hari, tiap malam ke? Tak adalah. Semalam tak pun. Dia macam mana ikut jugalah. Kalau Farha berkesempatan, Farha buat juga. Maksudnya ada hari-hari tertentu dan bergantung kepada Farha punya masa lah Ya, betul. Tapi kalau macam bila buat live IG tu biasanya memang background ni ke ataupun pakai background lain ni? Ke memang colour tudung ikut warna langsir, ikut colour tudung lain langsir, lain tudung ke macam mana, Farha? Tapi biasanya memang dekat sini, kat rumah Farha ni ada satu tempat macam surau. Jadi Farha memang buat kat situ je. Baru tahu. Okey. Baru tahu. Kejap lagi kita nak cerita lebih lanjutlah tentang inspirasi Farha sendiri dalam belajar Al-Quran dan juga taranum Al-Quran khususnya, macam mana mungkin latihannya, siapa yang jadi inspirasi, dan juga mungkin sahabat-sahabat kita pun kalau ada soalan nak diajukan kepada tamu kita hari ini, Farhatul Fairuzah, boleh hantar soalan ke WhatsApp 011-29004004 ataupun tulis komen di ruangan Facebook IKIM ya, kita. Betul. Dan juga untuk kongsikan saja Facebook live kami, ada juga komen daripada pendengar kita ni. Sweet je Farha pagi ni dah semakin berani bercakap dekat publik berbanding mula-mula masa dekat Usrah Nurani dulu. Ada beza ke? Nanti kita tanyalah apa jadi dekat Usrah Nurani hari tu, malu-malu ke? Akan kita sambung soalan dan pusingan kita pagi ini untuk pusingan kedua. Jangan
jangan ke mana-mana Farah dan sahabat-sahabat pendengar, kita berehat sekejap. Ya. Terus dengan Warna Pagi, Di IKIM, Inspirasi Inforia. Islami. Okey, Farah, Zana, sahabat kita di Facebook ni bertanya, dia kata boleh tak Farah ceritakan sikit latar belakang pendidikan, sekolah kat mana? Kod-kod lah ada anak-anak kita yang dengar ni kata, oh sama sekolah lah dengan Farah, Qariah Malaysia tu. Mungkin boleh cerita sikit daripada sekolah rendah dulu. Silakan Pak. Okey. Sedikit ceritalah tentang persekolahan dulu. Farah bermula sekolah tadika. Boleh, tak ada Boleh juga. masalah. Boleh juga. Okey. Tadika Kemas Sungai Kampung Hulu Cucur di sekitar rumah. Okey. Dan sekolah rendah di SK Sungai Rawang di sekitar rumah juga di Sekitar rumah. Sepang. Dan sehingga darjah 6 naik tingkatan 1 sekolah agama menengah Bandar Baru Salat Tinggi sampailah form 5. Dan form 6 di sekolah Smart Labu. Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labuan Negeri Sembilan. Oh, sempat jumpa Ustaz Amir Rahman lah ni. Ya. Setahun je lah kat situ. Oh ya, untuk tingkatan 6 kat situ sebelum ni sepatutnya sambung ke IPT. Okey. Alamak, Farah ada bunyi-bunyi mic tu kat tudung kot. Kena tudung ke macam mana tu agaknya je? Tak, ni tergerak sikit. Ya ke? Okey, so jangan bergerak. Ada lagi tak kawan-kawan Farha yang mungkin masa zaman-zaman tadika dulu masih lagi orang kata apa duk berhubung dengan Farha. Dia kata, Farha, ni kawan lama kita dulu, selalu kita share-share makanan dulu. Yeah. Ada lagi tak zaman-zaman dulu, masa zaman-zaman tadika ke ataupun zaman-zaman sekolah rendah yang masih lagi Farha berhubung lah dengan mereka? BFF Farha lah, especially khususnya dalam bidang Al-Quran mungkin dari dulu sampai sekarang. Okey, untuk kawan-kawan Farha semua, Alhamdulillah sampai sekarang ada yang masih contact lagi sebab biasalah kan kita mesti ada grup-grup WhatsApp yang masing-masing kita boleh contact dan bila boleh connect untuk berjumpa bila. Dan Alhamdulillah sampai sekarang diorang masih banyaklah bertanya perkembangan Farha dan kita orang pun saling gurau-gurau. Ya. Gurau je lah, bukan membawang Bawang elakkanlah. Elakkanlah, Alhamdulillah. Baik Farah, tadi ada yang tanya, nampak beza Farah dulu dan kini. Mungkin dulu masa awal-awal, termasuklah tahun lepas bila di pentas ataupun astaka tilawah antarabangsa tu pun nampak Farah masih lagi gugup, masih macam malu-malu, tapi ambil kau Johan terus antarabangsa kan. Lepas tu dan sedikit demi sedikit menapak tangga demi tangga. Dan kalau di Radio IKIM ni pun ada yang kata masa Usrah Nurani masih lagi bunyi malu-malu. Tapi sekarang dah masuk TV. Hari ni pun nampak lebih yakin berkata-kata tu. Dari mana datang ilham, idea dan motivasi tu Farah? Okey, sebenarnya nak dikatakan Farhan ni dulu orangnya pemalu. Dan memang kurang keyakinan lah untuk bercakap depan orang ramai. Tapi Alhamdulillah benda ni kan memerlukan latihan dan motivasi daripada orang sekeliling. Antaranya ibu ayah, kawan-kawan Farha dan guru-guru Farha lah yang banyak berkongsi ilmu untuk Farha kongsikan untuk semua orang. Oh ya, maknanya sejak keluar kat media sosial, keluar kat TV, nanti mak akan tegur lah, ni kau ni banyak cakap ni, kat sini salah ni cakapnya ni. Ke macam tu? Bukan, maksudnya ada juga macam tu, tapi sebelum kita live tu kita praktis dulu. Sebelum. Depan cermin lah. Ini agak-agaknya masa nak live dengan kami ni dah berapa orang kata berapa jam ke, dah berapa hari praktis ni? Mana ada, dengan kita borak-borak je kat radio je pun Farah okey. Radio. Dan okey, jom kita cerita sikit tadi yang kita nak tanya tentang latihan Farha, lepas tu macam mana mendalami ilmu Taranum Al-Quran ni kan. Ada yang baca kata Farha rajin buat latihan ni, memang dah dilatih lepas subuh tu antara waktu yang terbaik nak melatih suara. Betul ke Farha? Dan mungkin apa cara Farha untuk mendalami ilmu Taranum Quran? Ya. Betul. Biasanya latihan yang paling baik masanya adalah selepas subuh. Sebab lepas subuh tu ada suara kita paling fresh lah. Dan
benda tu akan melatih kita sebab suara kita bila bangun kan dia akan jadi serak-serak basah macam tu. Jadi bila kita latih suara tinggi dan latih suara dalam bacaan Quran Taranum, lagi-lagi dalam bacaan Quran, dia akan menjadi lebih halus dan menjadi lebih clear lah bila kita sentiasa latihan setiap hari. Tapi lepas subuh tu lah kadang-kadang orang kata sedapnya tidur. Farah pula rajin berlatih suara. Tak susah ke? Bukan susah ke lepas subuh? Macam kita orang ni bercakap je tak apa. Tak mengaji, tak menyanyi je lah. Maknanya tak perlulah nak bertaran dan berbagai. Macam Farah macam mana nak atasi serak-serak tu? Di waktu pagi lah. Kalau subuh kan kita selalu solat subuh. Dan set mind supaya kita tak tidur selepas subuh dan cuba kita buat aktiviti lain selepas kita solat subuh, kita capai Quran dan kita cuba baca dalam 2-3 ayat pun tak apa. Yang penting dia konsisten dan benda tu menjadi rutin harian kita lah setiap hari. Ada yang tanya dekat Facebook ni Farha, macam mana latih nafas panjang? Ini pun satu kelebihan Qori'ah Malaysia yang bernafas panjang tu. Macam mana latihannya Farha? Okey, dari segi pernafasan panjang ni memang ramai yang tanya sebenarnya, tapi benda ni memang bergantung kepada setiap orang. Kalau Qori dan Qori'ah, dia banyak pantang larang sebenarnya. Okey. Oh ya. Antaranya Antaranya kalau sebelum masuk pertandingan tu kita tak boleh minum ais. Kita kurangkan makanan-makanan yang berminyak. Kita apa lagi banyakkan latihan dengan guru-guru itulah. Dan untuk pernafasan yang panjang ni Farah rasa apa yang Farah buat lah selalu adalah Farah akan baca ayat-ayat yang panjang, contoh macam surah Al-Fatihah kan. Ayat tu kita jangan wakafkan, kita terus sampailah walad dhalim. Satu nafas lah. Ya. Walaupun memang kita tak sampai mula-mula tapi biasakan. Keesokan harinya kita praktis lagi, benda tu akan percayalah benda tu akan lebih panjang sikit daripada yang sebelumnya. Maksudnya yang penting orang kata kita kena sentiasa buat latihan dari hari ke hari lah supaya kita dapat memperbaiki dan juga memberi orang kata nafas kita lebih panjang ke depan lah kan. Cuma ada yang tanya juga dekat Facebook ni, siapa guru Taranum Farha? Dan adik-beradik lah kan. Ya, guru Taranum Farha dari kecil memang asasnya daripada ibu dan ayah. Tapi alhamdulillah dah semakin besar ni mak dan arwah abah selalu hantar anak-anak dia supaya belajar dengan orang guru-guru lain seperti Johan Qori dan Qori'ah antarabangsa dulu-dulu punya. Antaranya Datuk Faizul daripada Pahang. Ustaz Yahya Daud daripada Kelantan, ramai lagi lah sebenarnya dari seluruh Malaysia. Dan memang bila berguru tu dapatlah input ilmu-ilmu bacaan daripada guru-guru yang Farha dan adik-beradik temui inilah. Dan ini satu perkara yang ramai yang kira kejutan jugalah Farha, kiranya tahun lepas adakah itu kali pertama Farha menyertai tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan dalam masa yang sama mengalahkan kakaknya sendiri dan lepas tu berjaya melangkahkan kaki ke peringkat antarabangsa mewakili Malaysia. Apa cerita tilawah tahun lepas Farha? Okey, ceritanya sebenarnya tahun lepas tu memang pertama kali Farah masuk dalam pertandingan tilawah Al-Quran bawah JAKIM sebab umur Farah time tu adalah 19 tahun. Jadi cukup-cukup je sebab had untuk masuk dalam tilawah ni umur 18 ke atas ke 19 ke atas tak silap. Tapi memang cukup-cukup lah. Time tu sebenarnya niat Farah adalah untuk mencuba nasib lah, mencuba-cuba dan kita menambah pengalaman. Dia punya cuba-cuba tu sampai Johan antarabangsa terus. Ya Allah, tak sangka sangat lah. Itu rezeki kan. Rezeki dan berkat doa ibu dan ayah, keluarga, kawan-kawan. Semualah yang banyak sangat membantu Farah. Sebenarnya bukan atas Farah ada kelebihan yang banyak. Itu semua bukan. Sebenarnya itu doa daripada mereka semua. Jadi kalau ikutkan tahun lepas tu Farha mewakili Negeri Sembilan. Kakak Kak Faizah
Kak Faiza Negeri Selangor. Mewakili negeri Selangor mendapat naib Johan waktu itu, dan Farah terus ke antarabangsa, terus Johan memang tanpa was-was terus dinobatkan sebagai Johan antarabangsa. Apa perasaan masa tu Farah bila pada usia yang muda pertama kali cuba terus dapat kejayaan sebegitu? Allah, perasaan tu macam tak boleh nak digambarkan sebab macam-macam lah yang terfikir dalam fikiran, macam mimpi rasanya. Tapi alhamdulillah mungkin Allah beri kejayaan buat Farha ni untuk Farha kongsikan buat semua orang dan memberi orang kata sama-sama lah pendedahan untuk anak-anak muda yang lain untuk lebih bersemangat lagi. Sebab macam macam anak muda orang mesti fikir macam orang masuk tilawah orang-orang yang dewasa saja. Sebenarnya anak-anak muda pun boleh untuk join sama dan benda tu tak mustahil. Siapa saja boleh masuk. Dan itu telah dibuktikan oleh Farhatul Fairuzah sendiri pada usia 19 tahun berjaya mencapai. Khabarnya itu juga antara kiranya doa dan harapan Allahyarham ayahandanya juga Farah yang pernah menyebut, katanya nak lihat ada antara anak-anaknya ini yang berjaya mencapai kejayaan dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, dan Farah berjaya membuktikan. Mungkin boleh cerita sikit motivasi tu di kalangan adik-beradik itu, dan ada tak kakak terasa ke bila kakak macam terpaksa akur pada adiknya sendiri? Okay, sebenarnya alhamdulillah kejayaan yang Farha dapat ni dapat keluarga Farha semua support dan memberi apa orang kata tak ada pun rasa macam kakak lagi hebat ke adik lagi hebat, tak ada. Masing-masing memberi apa orang kata semangat dan motivasi antara satu sama lain. Kami semua adik-beradik walaupun kami masuk pertandingan sama-sama tapi masing-masing memberi nasihat. Kakak memberi nasihat, adik bagi pendapat. So masing-masing tak adalah istilah orang kata macam apa tadi? Rasa kecil hati ke rasa tak ada? Tak ada. Masing-masing alhamdulillah lah sebab kami semua ingat pesanan arwah abah yang mana dia memang teringin nak tengok anak-anak dia berjaya dan terus masuk pertandingan tilawah ni, dan memang impian arwah ayah juga salah seorang daripada kami dapat mewakili Malaysia dalam peringkat antarabangsa, dan itu adalah kenangan yang paling manis buat Farha sendiri dan dapat memenuhi permintaan arwah ayah. Alhamdulillah. Walaupun beliau tak ada tahun lepas, tak tengok live. Tapi insyaAllah dapat tunaikanlah harapannya. Mungkin ada apa di antara nasihat daripada kakak Farha ketika itu yang mungkin Farha masih ingat sampai sekarang? Kata-kata semangat tu. Nasihat untuk kakak? Nasihat daripada kakak kepada Farha yang mungkin Farha masih ingat sampai sekarang. Okey, nasihat daripada kakak banyak sebenarnya yang adik-beradik Farha beri semangat, antaranya dengan kejayaan yang kita dapat ni sentiasalah ingat siapa yang mengajar kita sebelum kita berjaya, dan sentiasalah ingat keluarga dan jaga diri, itulah yang selalu lagi pesan baik-baik insya-Allah. Kejap lagi kita nak masuk satu lagi pusingan, nak cerita tentang cabaran jugalah. Rasanya sekarang ni Farha bukan sahaja menggalas satu kiranya nama yang besar dalam bidang tilawah Al-Quran sebagai qariah Malaysia, lepas tu Johan antarabangsa, tapi Farha juga kiranya istilahnya macam insta famous jugalah di kalangan anak-anak muda kan, sebab anak muda orang mengenali Farha sekarang sebagai seorang public figure ataupun mungkin ikon yang menjadi ikutan di media sosial juga. Jadi adakah itu Farha rasa berat cabaran tu, dan juga mungkin perancangan masa depan untuk Farha sendiri bagi diri sendiri dan juga khususnya dalam mendalami ilmu Taranum Al-Quran insya-Allah. Kejap lagi Farha ya. Ya, boleh Farha. Farha tak nak request lagu ke? Tak nak request lagu sendiri? Boleh. Memang saja je, memang dah ada pun, dah letak pun. Kita nak dengarkan satu single
single terbaru, terkini yang memang inilah pertama yang Farhatul Fairuzah rakamkan. Kita dengar dulu, kita akan kembali kejap lagi untuk pusingan ketiga insya-Allah. Ya, dan untuk sahabat pendengar semua, kalau katakan ada sebarang soalan dan juga perkongsian, anda boleh kongsikannya di Facebook Live kami IKIM FM ataupun di WhatsApp kami 011290040004. Dengar dulu Bukti oleh Farhatul Fairuzah di Warna Pagi. IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Fairuzah. Kalau siapa nak dengar, ada yang request minta Farha mengaji, kejap lagi ujung-ujung sikit nanti kita tunaikan. Boleh Farha ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Terus berdebar, alamak. Tak apa, kita tunaikan permintaan sahabat-sahabat kita yang mengikuti. Ada yang kata suka tengok, Rosna Husin kata suka tengok Farha mengajar penyanyi dari Korea Daud Kim mengaji Quran. Ya Allah, orang Daud Korea Kim pun jumpa dia juga kan mengaji. Tahniah. Mana ini yang Farha kata tadi, memanfaatkan media sosial untuk ilmu yang kita pelajari. Dan ada juga yang bertanya macam di WhatsApp ni, tanyakan Farha, memang minat taranum ni sejak kecil ke atau memang dipupuk oleh ibu dan arwah ayahnya ke? Ada tak pernah rasa kena paksa tu Farha? Silakan Farha. Cabaran. Okey, sebenarnya ilmu taranum ni dari kecil memang ibu dan ayah ni lah tunggak, sebab mereka lah yang macam gaya dia macam memaksa, tapi benda tu akan mendatangkan minat sendiri di dalam diri masing-masing lah, kalau dalam family adik-beradik ni, sebab benda tu ada vibe lah. Kami semua kalau balik, ramai-ramai adik-beradik balik, kami akan berkumpul macam ada buat satu bulatan macam tu, so masing-masing baca taranum bergila-gila. Dia battle lah, macam battle lah lawan kakak, abang, adik semua. Macam tu lah. Dan masing-masing macam Farha baca surah ni, kakak baca surah ni. Jadi masing-masing kongsi lah macam mana variasi masing-masing dan berkongsi ilmu taranum tu supaya lebih luas. Ya Allah, jealousnya dengan family dia. Dia punya battle mengaji taranum tau. Tahniahlah Farha. Kita harap ramai yang dapat inspirasi daripada Farha dan juga keluarga insya-Allah. Dan ada yang kata tak sabar nak tunggu Farha mengaji. Sabar dulu Okey Farha, katanya sebelum ketika pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat terbangsa dulu, macam ada satu kisah di sebalik kejuaraan Farha tu. Macam dengar cerita masa Farha nak baca tu, Farha tak sihat Farha demam masa tu. Ya, betul. Sebenarnya demam tu daripada peringkat negeri 9 lagi. Okey. Ya, jadi ada beberapa peringkat lah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Sebelum baca tu ataupun sebelum kita perform, seminggu juga macam tu demam teruk. Okey. Memang suara serak habis. Farha dah minum macam-macam ubat dan banyaklah ubat kalau memang tak boleh kira lah. So benda tu memang antara cabaran Farha dan yang memberikan semangat Farha adalah ibu Farha lah. Yang sentiasa berada di sisi Farha yang sekarang ni ya. Dan biasanya lah, anda kata kalau jadi macam kes macam tadi, tiba demam, rasa tak selesa dan sebagainya, apa antara petua yang Farha akan amalkan? Kalau makan ubat tu mungkin air macam mana dan sebagainya, ubat-ubat petua ke, herba ke? Sebenarnya Farha jarang buat petua, sebab selalu pernah tak dengar sebelum baca tu kita makan telur putih saja. Pernah untuk melicirkan suara. Tapi Farha tak pernah buat benda tu. Mengikut masing-masing punya style lah. Habis kalau Farha buat apa? Minum air je? Minum air kosong lah, lebih minum air kosong. Yang ni banyak doa lah biar tenang hatinya. Dan banyak berdoa, bangun malam, minta supaya Allah pemudahkan segalanya. Dan dalam banyak-banyak taranum, lagu taranum Al-Quran, mana satu menjadi kegemaran ataupun favourite Farha sendiri? Kegemaran Farha adalah lagu Nahwan. Sebab apa? Sebab dia macam melo-melo, belet-belet, sedih-sedih macam tu?
Okay, lagu Nahwan lagu Nahwan ni dia sifat yang uh, gembira, sedih gembira. dan dia banyak variasi yang boleh dilakukan. Aha. Kalau dalam segi taranum lah, dari segi seni-seni Al-Quran ni, lagu Nahwan lah. Memang majoriti Kori dan Kori seluruh dunia pun memang diorang banyak kepada lagu Nahwan. Farah, sorry, contoh sikit lagu Nahwan, uncle-uncle dah lupa. Okay. Lagu Nahwan surah pendek Boleh. Ha. Sikit je Okey. nak dengar macam mana air Okey. lagu Nahwan tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada banyak variasi. Kalau okey, itu lain, je. Okey, variasi lain. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sedikit kelainan di situ. Ada lagi yang lain variasi dia. Ha. Macam-macam sebenarnya, tapi sekarang tak masuk pula. Belum turun ya. Masya Allah. Itu baru satu contoh dan itu baru bismillahnya. Masya Allah, hebatnya kalau orang yang ada ilmu dalam satu bidang ni. Ya. Tapi kejap lagi nanti kita nak mendengarkan bacaan satu surah pendek lah dengan taranum. Tapi sambil-sambil itu kita raikan jugalah pandangan dan soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Macam sekarang ni Farah sendiri sebagai anak muda yang mungkin juga aktif di media sosial, ramai peminat, followers yang sentiasa mengikuti Farah. Ada tak terasa macam hilang sedikit privacy kehidupan sebagai public figure tu Farah? Berbanding dulu. Okay, kalau nak bezakan dulu dan sekarang memang adalah juga beza. Tapi apa yang Farah fikir, benda positif yang Farah boleh ambil adalah kita boleh, inilah masanya dan inilah platform yang terbaik untuk kita kongsikan benda-benda yang positif dan ilmu-ilmu taranum, especially anak-anak muda juga macam Farah sendiri. Farah boleh kongsikan kepada mereka tentang seni Al-Quran tu. Jadi benda tu akan dapat mereka lebih dapat minat dalam untuk membaca Al-Quran ni. Maknanya apa-apa setiap kali online je Farah akan sentiasa ingatkan ataupun share tentang ilmu Al-Quran lah, taranum Al-Quran supaya ramai lagi minat Okey. Ya, macam tu. Terbaik, Sebab sebelum ni pun ada orang yang DM, saya tak pernah tahu pun pertandingan tilawah Al-Quran taranum ni apa. Jadi semenjak Farah banyak kongsikan, diorang lebih tahu dan benda tu jadi pendedahan lah untuk mereka semua. Okey. Baik Farah, selain daripada taranum Nahwan tadi, apa lagi taranum yang ada, jenis-jenis taranum yang ada yang mungkin Farah boleh kongsikan? Okey, banyak sebenarnya. Taranum ni terbagi pada 7 jenis. Wah, dah jadi kelas taranum dah. Okey. Dalam banyak-banyak 7 tu, yang mana yang paling susah pada Farah? Dan harakat keberapa? Okay. Susah yang susah, yang jarang orang Kori dan Korea buat adalah taranum Sikah. Sikah, okey. Ya. Sikah. Kerana lagu Sikah ni, taranum Sikah ni, dia punya sifat adalah tegas dan dia banyak lengguk-lengguk dalam bacaan tu. Okey. Jadi tak semua orang boleh macam mana menguasai taranum tu, agak sukarlah. Saya terdengar kata hati Farah, dia kata janganlah minta Sikah. Sebenarnya tu yang kami nak minta tu. Boleh tunjuk sikit tak minta contoh kalau boleh mungkin bismillah pun cukup dah untuk Sikah. Mungkin kita boleh bezakan sikit lah macam mana dia punya alunan tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Nahwan, dia agak kurang sikit
Sebagai Dia macam berita tu. dia macam lebih mendayu lah Nahwan tadi tu Ya. macam Sika ni Lebih macam mudah. garang macam tu cengeng je gitu bunyi dia. Betul. Macam-macam lah aku punya istilah ni. Okey, sahabat kita juga bertanya, ni mungkin anak muda juga bertanya, macam mana Farah kita nak tingkatkan ilmu taranum Al-Quran berbanding dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya macam mana kita yang belajar ilmu perubatan, kejuruteraan dan ilmu-ilmu lain ni, dan kita nak angkat juga ilmu taranum Al-Quran ni sama tinggi, sama level dengan ilmu-ilmu yang lain ni. Mungkin juga sebahagian daripada cita-cita Farah sendiri untuk mendalami bidang taranum Al-Quran kan, nak mengajar dan sebagainya. Macam mana Farah nampak masa depan ilmu taranum Al-Quran ni? Ya. Okey, insyaAllah. Ilmu taranum ni sebenarnya ialah orang kata seni Al-Quran. Dan tapi sebelum kita kuasai ilmu taranum, kita kena kuasai dulu tajwid dengan betul. Sebab bila kita buat taranum tanpa tajwid, panjang pendek yang kurang, maksudnya ada kesalahan di situ, mendatangkan apa orang kata tak elok lah, sebab taranum ni nombor 2, tajwid adalah nombor 1. Baik. Jadi bagi Farah, taranum ni memerlukan pembelajaran secara bertalaki. Kalau macam Farah sendiri, Farah jumpa guru-guru sendiri di seluruh Malaysia, macam selalu akan ke Pahang, ke Kelantan untuk berjumpa sendiri dengan guru. Sebab ilmu taranum ni tak boleh kita dengar je. Kita kena berhadapan dengan guru supaya kita tahu kesilapan dan apa yang kita lakukan lah. Boleh baiki lah Perbaiki bacaan kita. Walaupun beribu-ribu batu nak kena jumpa guru tu, Farah sanggup juga meredah lautan dan sempadan. Tapi sekarang jangan ni, sekarang tak boleh ya merentas negeri. Ya betul. Sekarang kat rumah saja YouTube pun adalah, boleh buat rujukan. Siapa qari atau calling lah. calling. Siapa qari atau qariah yang menjadi kegemaran ataupun favorite dan ikon untuk Farah sendiri? Okey. Banyak sebenarnya inspirasi Farah dan idola Farah antaranya daripada guru-guru Farah sendirilah di seluruh dunia. Sebab qari dan qariah ni bukan hanya di Malaysia dan luar negara pun lagi banyak, daripada Arab Saudi dan mereka banyaklah memberi motivasi kepada Farah, dan Farah selalu buka YouTube dan dengar bacaan diorang supaya kita lebih orang kata banyak bila kita dengar kan kita tahu apa benda-benda baru. Itulah yang Farah selalu lakukan. Baik, insyaAllah. So for the time being macam mana Farah, online kita, kelas-kelas, ramai dah bertanya ni, kelas-kelas mengaji bersama Farah, macam mana agaknya kalau nak ikuti Farah di Instagram ke media sosial? Promote sikit. Okey, sebenarnya Farah bukannya untuk mengajar sebenarnya. Dia lebih kepada berkongsi. Berkongsi tentang taranum dan ilmu-ilmu tajwid, especially-nya untuk live IG kan sekarang boleh 2 orang. Jadi kita request, bila orang request kita akan terimalah siapa yang bernasib untuk masuk sekali. Dan benda tu bolehlah kita kongsi untuk semua yang menonton juga. Ilmu tajwid, dan boleh follow di IG Farah, Farahatul Fairuzah, Twitter Farahatul_Izzah, dan Facebook semua Farahatul Fairuzah sama. Mana kalau di Instagram tu biasa buat live tu, itulah maknanya boleh request untuk join baca. Lepas tu Farah bagi markah ke apa? Tak adalah. Markah tak ada. Cuma kita kongsi dan pembetulan sikit-sikit. Lepas siapa yang baca tak sedap, okay, thank you, go back and practice. Tak adalah macam tu Tapi yang penting Farah suka berkongsi ilmu dengan orang lain. Okey. Alamak, ni ada soalan. Tak tahu nak tanya ke tidak soalan ni Farah. Yang mana? Yang Pak ada yang tanya, Pak Tam tanya. Bila nak kahwin dah boleh buat menantu dah ni. Dan apa soalan tambahan juga, kalau macam Farah nak kahwin tu ataupun nak cari calon suami tu, perlu daripada qari juga ke ataupun tak kisah siapa-siapa saja? Muka merah tu. Sebab ni kita kena tanya kepada mak lah. Memang
Semua di tangan dia. Allah. Oh, okey. Batuk. Terledak dah. Sedar-sedar aku ni. Ya Allah Tuhanku. Okey, itu kita tanya maknya lah. Itu jawapan daripada Qariah kita. Dan insya-Allah dah difahamkan juga Farah pun insya-Allah akan menyambung pengajian di IPT. Ni kiranya tengah tunggu result UPU lah ni Ya, dan insya-Allah besok tak kalau tak akan salah, sambung lagi ijazah. Dan difahamkan dah ada pun dapat tawaran untuk menyambung pengajian di sebuah IPT, tapi apa pun kita nantikanlah insya-Allah yang itu. Baik Farah, sebelum Farah membuat satu bacaan Al-Quran, mungkin di hujung ni Farah ada nak ucapkan terima kasih, penghargaan dan juga mungkin harapan Farah sendiri untuk sahabat-sahabat kita untuk mendalami ilmu Al-Quran khususnya Tarannum. Farah. Silakan. Ya, apa yang Farah boleh kongsikan dan nasihat untuk semua orang di luar sana, semoga kita semua dapat istiqamah, dapat terus membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri, sebab Farah pegang satu konsep ni yang mana bila kita ada Al-Quran ni, kita ada segala-galanya. Jadi teruskan semangat membaca Al-Quran, especially anak muda. Anak muda masa inilah kita harus perbanyakkan ilmu dan harus memperbanyakkan amal ibadah, sebab kita anak muda banyak lagi orang kata kudrat, sementara masih sihat. Sebelum kita berumur nanti lebih baik kita penuhi masa kita dengan benda-benda yang bermanfaat. Jadi itu sajalah yang Farah boleh kongsikan, dan insya-Allah sama-sama kita semangat dalam bersuara. Yelah, sebab macam Farah ada yang kata Farah muda lagi, pada usia muda ni dah menang peringkat antarabangsa. Atas lagi daripada peringkat antarabangsa, peringkat antara apa? Peringkat antara benua ke, antara planet ke, dah tak ada dah. Tapi maknanya kita antara yang pencapaian tertinggi lah Farah. Tahniah banyak-banyak Farah, kita doakan moga terus istiqamah dan juga terus jadi inspirasi untuk anak-anak muda khususnya. Okey, Qariah kita nak baca surah apa agaknya? Dah ramai minta ni. Ramai tunggu ni. InsyaAllah surah Ad-Duha boleh? Boleh saja. Oh, ini mesti ramai sahabat pendengar kita boleh baca sama-sama bersama sebab Farah. Sekarang pun mungkin nak masuk waktu duha, bolehlah kita sesuai. Okey. Baik, bismillah insya-Allah, dipersilakan Qariah Malaysia. Ni Farah baca Farah baca Tarannum Nahwan Semua. Nak nahwan tak kisah. InsyaAllah. Tak kisah. InsyaAllah boleh. Nahwan. Boleh. Okey, bismillah insya-Allah. Silakan Farah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا
النار وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Masya Masya Allah. Ui. Terpaku, terpana, semua ada. Masya Allah. Walaupun ramai dah biasa baca surah Ad-Duha, tapi Ya. pagi ini Farha membacakan dengan Taranum Nahwan sebentar tadi. Mungkin boleh dengar balik, ramai yang boleh ikut dan contohi bacaan terbaik daripada Qariah Malaysia Johan Majlis Tilawatul Quran InsyaAllah. Antarabangsa 2019. Ya. Dan Farha, insya-Allah kita doakan semoga Allah sentiasa memelihara Farha sekeluarga dan juga insya-Allah memelihara ilmunya juga supaya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya. InsyaAllah Farha. Amin, amin, insyaAllah. Kan? Nanti bila dah habis PKP kita ajak datang konti boleh? Boleh, boleh. Ramai yang nak insyaAllah. dengar lagu ni rasa macam surah Ad-Duha tak cukup ni, kena banyak lagi. Kan tak habis kan. Baik, insya-Allah. Okey, Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini Farhatul Fairuzah dan juga sampaikan salam untuk ibunya dan juga adik-beradik yang lain insya-Allah ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Farha pun minta doakan buat Amin, kami insyaAllah. semua di sini dan InsyaAllah. sama-sama kita doakan supaya COVID-19 ni cepat dihapuskan dan Betul. insyaAllah sama-sama kita doakan. Ya, Kita jaga kita insya-Allah. Kita jaga kita, betul. Baik Farha, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Farha. Ya, terima kasih banyak IQ Sama-sama, FM. sama-sama. Ya. Jumpa lagi Semoga insya-Allah. terus sukses. Terima kasih Amin, banyak. amin. Jangan sudi jemput Farha. Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah itu dia tamu kita untuk segmen Inspirasiku hari ini, Qariah Malaysia Farhatul Fairuzah binti Panut Ya. yang merupakan Johan Majlis Tilawatul Quran Antarabangsa tahun 2019. Okey, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini